Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتاب العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang dirahmati Allah SWT ya, pengurusi kita, Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal ya, EJK Masjid, serta para jemaah sekalian, marilah sama-sama ya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga ya dapat kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kehidupan kita, memberkatinya dan juga menempatkan kita di syurga-Nya insya-Allah ya. Jadi pada pagi ini kita akan sambung ya apa yang kita telah bincangkan di dalam kitab Bahtera Penyelamat ya, iaitu pada muka surat yang ke-21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meramalkan cabaran dan dugaan-dugaan yang dihadapi oleh para mukmin, dai dan juga mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu baina khamsa syada'id. Orang mukmin itu, dia kata, sentiasa diambang 5 dugaan yang sangat sukar, ya. Jadi orang mukmin ni iaitu seorang yang telah berikrar dengan hatinya, mengucapkan dengan lidahnya dan mengamalkannya dengan anggotanya. Itu panggil mukmin. Kering kok mana mungkin ya. Jadi orang mukmin tu siapa? Kita lah ya. Kita telah berikrar dalam hati kita, kita yakin pada Allah dan Rasulnya, dan kita pun telah mengucapkan syahadah ya. Dan kita pun telah beramal, iaitu kita datang solat, kita berinfak, kita kita berkahwin dengan cara Islam, kita bermuamalah dengan cara Islam ya, mana kita lah mukminnya kan ya, okey. Dan orang-orang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa dia ni ada 5 musuh ataupun 5 dugaan yang sangat sukar untuk ditempuhinya ya. Yang pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mukminun yahsuduhu. Yang keduanya adalah wa munafiqun yabghuduhu. Yang ketiga wa kafirun yuqatiluhu. Yang keempat wa syaitanun yudilluhu. Dan yang kelimanya wa nafsun tunazi'uhu. Apakah musuh mereka itu? Yang 5 tadi. Yang pertamanya adalah mukmin yang dengki padanya. Ya, yang keduanya adalah munafik yang benci kepadanya. Yang ketiga adalah orang kafir yang sentiasa memeranginya. Yang keempatlah syaitan yang menyesatkannya. Dan kelima nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya. Okay. Hadis ini telah ditakriskan oleh Abu Bakar Ibn Lal dari hadis Anas dalam tajuk akhlak yang luhur. Ya. Jadi berapa tadi musuh kita, berapa tadi ujian kita? Yang pertama adalah mukmin yang dengki padanya. Yang kedua, munafik yang benci padanya. Yang ketiga, orang kafir yang ingin memeranginya ataupun ingin membunuhnya.
Yang keempat, syaitan yang sentiasa menyesatkannya. Dan yang kelima adalah nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya. Betul tak betul? Tak boleh kata tak betul. Sebab ni Nabi SAW. Tak betul mana kan? Tak boleh kata tak betul. Itulah yang betulnya. Kan? Betul tak? Betul lah. Betul ke betul? Dia tak boleh betul ke tak betul? Betul ke betul? Okey. Mukmin yahsuduhu. Macam mana mukmin? Takkan mukmin juga yang dengki padanya? Dah beriman, ada lagi ke sifat dengki? Itulah kita kena tengok bahawa orang mukmin tadi itulah sifatnya ya. Yang pertama apa dia? Dia berikrar. Ataupun apa yang terdetik di hatinya, dia itu beriman. Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, ya. Dan yang keduanya adalah dia mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga dia beramal dengan anggota badannya. Dan kita dah tu. Kan? Tapi di dalam orang yang beriman ini masalahnya iaitu apabila mereka itu tidak betul-betul untuk menjadi seseorang yang muttaqin. Sebab itu mukmin ini terbahagi kepada dua. Ingat lagi, saya selalu sebut benda ni. Yang pertamanya dipanggil mukmin muttaqin. Yang kedua mukmin asi. Mukmin muttaqin yang mana? Siapa mukmin muttaqin? Dia tu beriman dan dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mukmin muttaqin ini salah satu daripada ayat-ayat ataupun daripada surah Al-Quran yang menyatakan, iaitu kita tengok di dalam suratul Asr. Suratul Asr. Allah SWT menyatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu mukmin mana tu? Itulah mukmin muttaqin. Allah SWT menyatakan demi masa. Kenapa demi masa? Sebab masa juga adalah makhluk. Masa juga adalah ujian untuk manusia memilih sama ada hendak melakukan sesuatu ketaatan ataupun kemungkaran. Ya, sebab masa ini dia akan terus berjalan. Dalam satu pepatah Arab menyatakan bahawa al-waqtu kas-sayfi. Waktu itu seperti pedang. Fa in lam taqta, sekiranya kamu tak potong dia, fa innahu yaqta'uka, dan dia akan memotong kamu. Masa, ya. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa yang bernama manusia berada dalam kerugian. Allah tak sebut setan di sini, sebab setan dah memang rugi semua. Allah sebut innal insana lafi kusrin. Ada pula perkataan la di situ. La untuk mentakkidkan sesungguhnya berada di dalam kerugian. Khusrin. Habis tu kita ni siapa? Asalnya berada dalam kerugian. Allah SWT kata illa, kecuali. Ya, allazina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa dah? Settle kita tu. Peringkat yang kedua, tapisan kedua tu dia kurang sikit orangnya. Wa amilus salihat, iaitu beramal dengan amalan soleh. Kalau kita tanya orang yang tak datang masjid, ya, kita tanya orang yang tidak berinfak, orang tanya dia seorang, kita tanya orang yang berzina, orang yang mencuri. Kamu beriman tak? Beriman. Siapa Tuhan kamu? Allah. Ya. Siapa nabi kamu? Rasulullah. Apa dustur kamu? Al-Quran, kitabullah. Dia jawab. Tetapi dia tidak beramal. Beriman tak dia? Beriman. Sebab dia tidak syirik lagi. Ya. Tapi dia tak mengerjakan solat. Dia melakukan maksiat. Itulah dipanggil mukmin asi. Kita nak mukmin tu? Kita tak nak. Habis tu kita nak yang mana? Kita nak mukmin muttaqin. Apa ciri muttaqin? Inilah disebut 4 ciri tadi tak.
beramal dengan amal soleh. Yang tadi beramal tak? Beramal juga. Tapi amalannya ghairu soleh. Tidak soleh. Sebab beramal ni makna buat. Melakukan. Allah SWT dah komplitkan. Ya? Beramal soleh. Apa makna amal soleh? Iaitu setiap yang dia lakukan itu berdasarkan syariat daripada Allah. Apa makna syariat? Peraturan. Apa makna syariat? Jalan. Apa makna syariat? Kaedah syariat. Selain daripada kaedah ataupun selain daripada yang telah ditentukan oleh syarak, maka amalannya adalah amalan ghairu salih ataupun amalan-amalan talih. Tak talih lah. Lawan salih ni talih. Kan? Okey. Itu yang kedua. Itu adalah insya-Allah kita lah. Sebab kita datang ke masjid, ya, kita tidak melakukan maksiat, ya. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq, sentiasa berpesan dengan kebenaran. Apa makna ayat tadi? Kita nak pesan dengan kebenaran macam mana? Apa yang syarat dia? Syaratnya adalah dengan ilmu. Nak dapat ilmu macam mana? Kena menuntut ilmu. Sebab itu dalam masalah hukum, dia tak boleh main saya rasa. Dia kena berdasarkan daripada Al-Quran, ini hukumnya. Berdasarkan daripada hadis, ini hukumnya. Berdasarkan kepada ijma' qiyas, ya, inilah hukumnya. Kalau kita duk main saya rasa, dia akan pergi kepada musuh yang kelima, wa nafsun tunazi'u. Cakap ikut rasa je. Contoh, selama ni saya pernah mendengar satu kisah, ini oleh seorang sahabat saya juga, dekat satu masjid. Ada seorang tu, dia berceramah, dia seorang ustaz, dan bila ditanya, dia kata, ustaz, bagaimanakah hukum riba? Dia kata, apakah hukum riba dalam kehidupan kita sekarang ini yang serba kesukaran, nak beli rumah, nak beli kereta dan sebagainya. Ya. Maka apakah hukum riba? Kita nak beli kereta, ada riba. Kita nak beli rumah, ada riba. Kan tak? Maka ustaz ni jawab, dia kata, riba ini sekarang ini kalau kita tengok keadaan dia darurah, maka dia diharuskan. Ini ikut dia rasa. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni mana boleh pula hukum itu adalah berbentuk mutlak. Dan bila tuan-tuan cek sekalipun, tidak adalah ayat itu dimansuhkan. Ataupun ada juga keadaan yang kedua. Ayat dikekalkan tapi hukum dimansuhkan. Ada juga keadaan yang ketiga. Hukum dikekalkan, ayat dimansuhkan. Contohnya kalau tuan-tuan cari dalam Al-Quran, seseorang yang berzina, yang telah berkahwin direjam. Tuan-tuan tak jumpa. Ayat itu telah dimansuhkan. Tetapi hukumnya tetap kekal. Dah kat mana ambil hukum dia? Dalam hadis Nabi SAW. Tiba-tiba dia katakan, riba itu diharuskan. Betul kah? Jawapannya, tidak betul. Siapa yang mengatakan begitu, berdosa. Kenapa? Hukum riba tetap haram. Tak payahlah nak pusing ke mana. Tak payahlah nak modify ke mana pun. Tetap haram. Ayatnya mana? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Kenapa ayat riba ini disekalikan dengan jual beli? Sebab riba itu berlaku ketika urusan jual beli. Sebab itu riba ini kalau kita tengok terbahagi kepada dua, kan? Terbahagi kepada dua kategori dahulu. Yang pertama dia panggil riba duyun. Yang kedua dipanggil riba buyuk. Ya? Riba buyuk adalah riba disebabkan oleh berlakunya jual beli. Riba duyun disebab berlakunya hutang. Di bawah riba buyuk ini terbahagi pula kepada dua. Ya? Yang pertamanya adalah riba fadli. Yang keduanya adalah riba nasiah. Di bawah jual beli ni ada dua pula jenis riba. Ya? Di bawah barang-barang ribawi. Yang pertamanya riba fadli ni, dia nak tukar barang. Barang itu barang ribawi. Apa barang ribawi? Iaitu barang-barang asas.
Dan yang kedudukannya sangat kukuh. Seperti apa dia? Seperti beras. Dia nak tukar beras Siam dengan beras Malaysia. Ya. Yang beras Siam dia kata, sebab beras Malaysia ni kualiti dia kurang. Aku bagi kamu sekilo, kamu kena bagi aku beras Malaysia 1,5 kilo. Riba. Haram hukum dia. Dah. Jadi walaupun ni beras Siam, walaupun ni beras Malaysia, bila nak tukar, timbangannya mesti sama. Aku nak makan beras pulut. Beras pulut ni mahal. Kau? Ni beras tak nak nasi. Aku bagi 1 kilo, kau bagi 2 kilo. No. Dah? Sebab di dalam bab ini, dah kenapa pula ni? Tak boleh. Sedangkan yang ni, nilai dia tinggi. Yang meletakkan nilai itu kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ini supaya sama-sama merasa nikmat Allah. Kenapa nak lebih-lebih pula? Yang meletakkan nilai itu kita. Nah, tetapi asalnya beras itu semuanya hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu riba fadli. Berlaku tak? Berlaku. Kan? Yang kedua adalah an-nasi'ah. Dengan sebab penangguhan, maka charge tambahan. Dia jual apa? Dia jual satu barang. Kalau kau bayar masa ni, kan? Harga dia RM10. Ya? Kau menangguhkan harga dia RM10, sikit je. 10 sen. Nah, itulah riba an-nasi'ah. Itu bahagian riba yang berlaku ketika jual beli. Ya? Ada riba yang disebabkan oleh berlakunya hutang piutang. Ya? Sebab hutang piutang ni apa dia? Yang pertamanya, seorang tu hutang RM1,000. Dia pun kata, dia tetapkan, bila nak bayar nanti, kau kena bayar RM1,010. Dah? Ni dah mula goyah lah. Kita beli rumah tu, nanti dulu. Tak pasal-pasal tentang bab fake lah. Biasalah. Okay? Okey. Kita beli rumah dengan harga tertangguh. Beli RM100,000 harga, bayar lagi 30 tahun jadi RM300,000. Yang tu bukan riba, tuan-tuan. Nanti dulu kan okey. Yang tu bukan riba. Yang itu dinamakan jualan dengan harga tertangguh. Dibenarkan dalam Islam. Ataupun bai'un bisamanin ajil. Mesti ada faktanya. Contohnya properti, hartanah. Hartanah ini setiap tahun kebiasaannya ahli ekonomi katakan naik 5% ataupun naik 10% setiap tahun. Maka calculationnya untuk sampai 30 tahun, maka dia buat calculation setiap tahun 10% harga tu naik, kemudian dia terus tetapkan. Nah, kalau bank terus tetapkan, dia bukan dia kata jual 100 kemudian dia tambah-tambah, tak. Dalam perjanjian pun dia dah siap-siap bagi tahu. Dan rumah itu sebenarnya hak milik bank. Dia ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama pemaju ataupun penjual. Yang kedua pembeli. Yang ketiga pihak yang tolong beli. Okey. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan beli rumah dengan pemaju, cash, no problem. Tak ada duit nak beli RM300,000. Ya? Maka minta tolong pihak bank beli. Bila pihak bank beli, rumah tadi dibeli daripada pemaju. Dan pembeli ini membeli daripada bank. Sebab bank menjadikan rumah tadi hak milik dia dahulu. Bila dapat kat bank, bank pun buat calculation. Bank kan berniaga kan? Tak salah lah mengambil keuntungan. Bank kata kamu nak bayar berapa? 30 tahun. Okey, 30 tahun. Aku jual rumah ni. Ya, dengan harga RM300,000. Maka berlakulah di situ akad. Nak beli ke tak nak beli? Setuju ke tak setuju? Setuju. Setuju belilah. Sekarang ini bank yang beli rumah tu jual pada kita. Jadi kita tak bayar pada pemaju.
Sebab jual beli itu berlaku antara pembeli dengan pihak bank. Ya. Dia dipanggil bai'un bisamanin ajil. Hukumnya harus. Dia ada lagi hukumnya al-ujrah summal bank. Sewa kemudian beli. Dipanggil sewa beli. Boleh. Ada tak riba dalam ni? Sekiranya berlaku ketika ini lewat bayar. Bank pun cas. Cas berapa banyak? RM1 je. Hak tu je riba. Pertambahan yang tidak wujud dalam perjanjian. Tetapi sekiranya, ya, yang bank Islam buat, bank rakyat buat, bank simpanan nasional buat, ya. Kalau kelewatan, dia tidak cas apa-apa. Tetapi untuk dikeluarkan notis, untuk mereka menelefon, mereka dipanggil service charge. Yang tu lain. Dipanggil service charge. Ya? Dan contohnya dia hantar surat kat kita. Kerana dia punya post dia, kerana dia punya kerja dia, masa dia dan sebagainya, dia pun cas kat kita RM20. Dipanggil service charge. Ya? Itu tidak termasuk. Okey. Jadi, ya? Itu lain. Itu bak takaful. Ya. Bak takaful ini adalah dengan sebab kita ini takaful dia bermakna tanggung-menanggung. Ya. Sebab tu bila seseorang itu bila dia ambil insurans, ya, insurans dah tetapkan, ya. Insurans dah tetapkan, dah telus. Telus macam mana? Sekiranya awak ambil package ni 1 juta. Dia punya apa dia ni? Manfaat dia. Kan? Bulan-bulan kena bayar banyak ni. Insurans. Kita bayar kat insurans. Kita bayar kat insurans. Rumah tadi. Rumah tadi dia itu MRTT ataupun MRTA dia panggil tak? Okey. Jadi sekarang ini kita ada 2 pilihan. Kita beli rumah. Jadi bab property pula ni lah. Dah bila nak ambil tajuk ni? Dah apalah kan nak. Kita beli rumah 300,000. Okey. Kita nak pinjam dengan bank. Bank nak jaga dia punya keuangan dia. Maka kita wajib ambil insurans. Insurans tu 2. Kan? Yang pertamanya, bank bayar. Bank buat calculation. Tengok insurans dia, umur kita ni, dia kena bayar 30,000 MRTA. Orang ada MRTT tak payah ambil insurans rumah. Ni ada juga orang tak faham. Dia dah ada insurans untuk diri dia. Dia dah bayar bulan-bulan. Kalau bank suruh ambil MRTA, kata aku tak nak. MRTT itulah lagi bagus. Sebab dia cover overall. MRTA tak. Kalau bank kata dia cover hanya untuk 10 tahun, tiba-tiba yang pembeli tadi meninggal sama 10 tahun. Waris kena bayar yang 20 tahun lagi. Faham Waris kena bayar. Kalau tak bayar, bank ambil semua tu. MRTT tak. Yang kita duk bayar insurans, kita panggil insurans takaful tu setiap bulan kita carum. Kita carum 1 juta. Tapi bayar tiap-tiap bulan. MRTA kita bayar one shot. Kalau kita ada duit cash, kita pergi bayar 30, jangan masukkan dalam loan. Kalau tak ada, bank pun tanya. Ni pinjaman ini dia awal-awal. Sebab tu pembeli rumah kena tanya bank. Ni termasuk MRTA tak? Termasuk, keluarkan. Aku nak bayar cash. Ataupun ni termasuk MRTA tak? Bank kata termasuk MRTA. Keluarkan. Kenapa? Aku dah ada MRTT. Dah ada dah insurans yang kita duk bayar bulan-bulan. Jadi bila berlaku, insurans tu dah bayar, kita duk bayar bulan-bulan, ya. Tiba-tiba kematian, kita pun report pada insurans nak. Kita punya coverage itu 1 juta, rumah 300,000. Maka dia ambil daripada yang 1 juta tu 300,000 dia bayar pada bank, settle. 700,000 dapat pada ahli keluarga. Faham balance dapat. Sebab coverage dia 1 juta. Kan? Kalau MRTA, tengok dia cover berapa tahun. Ni ramai pembeli rumah yang tidak
tidak tidak aware benda ni. Sebab dia excited sangat nak beli rumah, bank pusing ke mana-mana pun, kadang-kadang bank suruh sign, dia pergi tenyeh je, dia tak baca. Bila dia tak baca, berlaku satu problem, takkan saya nak bayar, ni awak dah sign. Sebab itu kalau dengan bank Islam, kalau dengan MDSB, dia baca satu-satu. Faham. Itu baru telus dalam perniagaan. Kalau bank konvensional ni, dia kata, encik, agreement dah siap, kan? Agreement dah siap, datang sign. Kawan ni poye dan dah boleh dapat rumah, dah siap dah, perabot-perabot nak beli kan? Datang tenyeh. Sebab tu dalam agreement, tuan-tuan kena signing dekat pada pihak, setiap lie kena initiate. Tu dalam bab undang-undang. Tuan-tuan nak sue dekat mahkamah, tak sah, tak menang. Buat habis duit je buka file. Tu insurans rumah. Insurans rumah, tuan-tuan beli rumah, ingat kalau tuan-tuan dah ada insurans yang tuan-tuan bayar bulan-bulan, tak coverage berapa? 1 juta ataupun 500,000. Tak payah ambil MRTA. Keluarkan. Bank kata 15,000 ini untuk insurans. Kalau kita ni dah makin berumur, dia naik kepada 30,000. Dia yang tolong bayarkan insurans kita. Keluarkan, bayar cash. Ya. Ataupun kita dah berumur ni, kita nak ambil MRTT pun teruk juga bulan-bulan nak bayar kan. Kadang-kadang sampai 500, kadang-kadang 1,000 nak cover 1 juta tu. Jadi itu keadaan dia. Boleh kan. Jadi nak beli rumah harga 100,000 dengan pemaju. Kalau kita ada cash, no problem, pergi bayar terus kat pemaju. Bila tidak ada cash, kita kena cari bank. Jadi sebab itu, dekat mana-mana pun, kalau ada geran ke, ada SMP ke, dia tulis, itu adalah hak milik bank mana-mana. Dituntut oleh bank mana-mana. Bila kita dah habis bayar, maka hak tadi akan ditransfer pada kita. Jadi kena faham dalam konsep jual beli. Ini hukum muamalat. Banyak yang berlaku pada hari ini. Orang nak beli kereta ke, nak beli apa dan sebagainya, kita ada hak. Sebab itu, tuan-tuan kena tahu. Kadang-kadang nak beli kereta, dia pun include sekali insurans dan road tax. Kita ada duit, tak payah. Sebab bila masuk dalam loan, bila dia calculate dengan interest dia, kita akan calculate sekali insurans dengan road tax. Padahal belum, tak perlu pun benda tu. Dan ada setengah penjual, dia kata mesti ambil road tax, mesti ambil road tax, mesti ambil insurans dengan dia. Jawapannya bohong. Tuan-tuan kata aku nak bayar sendiri insurans. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tak, saya memang buat macam tu. Saya beli kereta mana-mana pun insurans awak jangan includekan. Insurans saya bayar sendiri. Sebab kita boleh pilih. Sebab kita boleh pilih. Kalau kita buat online, kita dapat diskaun 10%. Kalau insurans kereta 3,000, kita dapat RM300. Kalau kita buat dengan dia, dia dah dapat RM300 yang tu, insurans pun bagi yang lain. Bukan kita tak nak bagi untung. Tapi keuntungan atas kereta tu berapa? Boleh, tak jadi masalah. Cuma kena berani sikit. Kalau tuan-tuan ni pandai cakap bahasa Inggeris, kalau dengan Sir ni cakap bahasa Inggeris di 3 patah. Jangan IU tu tak pandai mana. Kan lah. Okey. Jadi settle lah. Bab insurans. Ni pembeli rumah kan. Sebab saya pun ada buat property kan. Saya terangkan benda ni. MRTA kalau ada cash, ada apa, jangan ambil. Sebab kalau 30,000 dia campur dengan 300, dia campur dengan 300,000, 330,000. 330,000 kalau interest itu sekarang ni interest bawah 4 nak beli rumah boleh lah ni tak. Interest bawah 4. Yang paling tu pun dia boleh bagi fleksibelnya dalam 3.8 Campur sekali dengan MRTA. Sebab dikira sebagai loan. Jadi tinggi tak bayar bulanan? Tinggi. Ingat, kalau siapa dah ada insurans,
hayat dipanggil life insurance, adapun dipanggil takaful, kita tak suka panggil life insurance kita suka panggil takaful. Sebab insurans dengan takaful berbeza. Ya. Biarlah itu sesi insurans pula. Nah, takaful ni ada konsep tawaruk. Saling tu dah. Tapi insurans lain. Ya, ambillah takaful. Nah, okey. Jadi dalam bab riba tadi ada riba duyun, ada riba buyuk. Buyuk ni daripada perkataan bai'un, jual beli, duyun daripada dainun, hutang. Jadi di bawah riba duyun ni, riba hutang ni dia ada dua. Yang pertama dipanggil riba qard. Yang tadi sebab lewat kita bayar hutang. Dah. Hutang 1,000, lepas tu lewat bayar. Ni alung dah ni. Alung kan? Pinjam 100,000, bunga 400,000. Sebab tu jangan dengan ahlung. Abang long tak apa. Tak ya? Ahlung tak boleh. Tetapi kita pun tak tahu kenapa sistem ini dibenarkan. Pinjaman berlesing. Sedangkan perkara itu dah berlaku banyak benda dah kan? Tak boleh. Sukar kot mana pun, kalau susah sangat, pergi jumpa bahagian zakat. Pergi jumpa pihak masjid. Pihak masjid bolehlah bagi sikit-sikit untuk nak beli susu anak, pampers apa dan sebagainya dah. Tapi tak bolehlah nak letakkan petrol kan. Yang tu kena kerja lah kalau kita ada kemampuan. Jadi yang minta tu dia punya mentaliti tu nak kena jelas. Sebab Nabi SAW tak suka orang minta sedekah. Kalau dia mampu, dia bekerja. Sebab rezeki tu di depan dia. Kecuali memang dia tak boleh kerja. Dia sakit, dia apa dan sebagainya. Kan? Okey. Jadi, yang ni dia hutang, bila dia lambat bayar, kena lebih. Tetapi kena ada catatan juga. Kalau orang pinjam kita 1,000, kita nak bayar lebih kat dia. Ini kena sebut bukan hutang, tetapi ini sagu hati daripada saya, tanda terima kasih. Benda itu diharuskan. Tak termasuk bab hutang. Ya? Ni bukan bab sebab saya hutang awak dulu Tapi saya nak tanda saya terima kasih kerana pada masa itu saya sangat sukar. Nak kereta saya nak kena tarik, dan rumah saya, rumah tak boleh tarik kan? Ada orang tarik rumah? Tak kan? Tak ya? Jadi pada masa itu sangat sukar. Ini hutang yang saya dah hutang dengan awak kan. Dah kenapa pula ustaz dia hutang 50,000 nak kena bayar 50,000. Sebab itu hutang juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita minta lebih. Kenapa? Sebab itu adalah rezeki daripada Allah dan dia juga ada konsep ta'awun. Kita infak. Duit tu hanguskan kira tak? Tak dapat balik dari sudut fizikalnya. Allah kata, kamu infak. Aku akan gandakan di antara 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Yang ini pula kamu bagi hutang, orang bayar balik. Takkan kamu nak ambil lebih? Gitu pula. Jadi sekarang kena faham. Dan yang keduanya, di bawah riba duyun tadi, hutang tadi dipanggil, satunya ada katakan dipanggil riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah ni yang mana? Dua pihak yang berhutang, satu dia ambil lebih di atas sebab lewat. Sebab kamu lewat. Yang kedua, denda. Dia denda pula. Dan benda ini kena bincang betul-betul lah dalam bab fiqh hari ni fiqh haraki, fiqh juga. Tapi dia pergi kepada bab fiqh muamalah pula tak jadi masalah kan? Okey. Jadi ini dalam bab riba ya. Hati-hati dengan riba sebab satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dia katakan di akhir zaman ini seorang yang tak nak riba pun dia akan kena tempias riba. Betul tak? Betul. Kita tak nak riba kan. Kita buat Islamic banking. Tetapi modal untuk buat Islamic banking itu asalnya modal konvensional juga. Nah, jadi kita boleh kontrol tak benda tu? Tak boleh kontrol. Kita juga kena tempias. Sebab bank nak keluarkan pada pemaju 500,000, 1 juta rumah tu, asalnya dia generate daripada sistem konvensional. Sebab dia ambil yang tu. Macam bank Islam. Bank Islam asalnya daripada, dulu dipanggil apa? Sekarang dipanggil CIMB kan? Dia daripada situ. Modalnya diambil. Dan bila bincang dalam bab muamalat, benda itu diharuskan. Kenapa kita nak bersihkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit ya. Cuma dalam bab pembelian, kalau siapa-siapa yang beli, untuknya beli rumah ke, beli tanah ke dengan saya kan, memang saya akan bawa file dia ke Islamic banking. Saya dah tanya dah kan. Nak konvensional ke, jangan bagi pilihan. Sebab dekat bank pun dia ada pula satu kisah. Ya. Kalau rumah-rumah baru dibuat oleh pemaju daripada bukan Islam, sampai dekat bank, dia akan bagi kepada pegawai bukan Islam. Sedangkan bank itu ramai lagi orang-orang yang Islam. Jadi sekarang ni dalam bab jual beli property ni, dia conquer dari sudut develop, dia conquer dari sudut finance. Ya, pegawai bank ni bila kita dah bagi satu dokumen dekat dia untuk buat urusan, dia ada komisen dia. Dan yang tukang bagi pun dapat komisen juga. Jadi dalam sistem perbankan pun dia generate bangsa dia. Ini bukan resis, tapi ini reality. Terutamanya rumah pemaju dia ada panel. Kita nak bawa ke MBSB tak boleh. Kenapa? Dia kata sebab ini bukan our panel. Our panel ni biasanya bank-bank yang suntikkan modal untuk dia buat projek. Dia jadikan panel. Jadi perkara-perkara ni lah kan. Dalam bab muamalat orang tak sedar benda ni. Kita duk bincang pasal masjid dan surau, pasal solat betul. Tetapi bab muamalat juga kena cara. Sebab tu kita pun duduk tengok kan, kenapa ekonomi orang tak? Sebab dia ngap daripada seluruh sudut. Dan kita pula orang-orang yang ada tanah dan sebagainya, kita pun tengok offer. Hari tu Pak Haji ni nak beli 100,000 kan. Jawa lepas ni nak beli 500,000, kita pun lepaskan. Ya. Bermakna melepaskan tanah hak milik Melayu itu bermakna menjual maruah. Simple je. Sebab dalam undang-undang tanah dia ada pula pemaju bila dia buat rumah, the first dia kata ini bumi lot. Dia buat bumi lot, kemudian dia jual dengan harga mahal. Bumi lot mampu tak? Tak mampu. Selama setahun rumah itu tidak dijual. Dia extend kepada tahun yang kedua, rumah tak dijual. Dia pergi dekat pejabat tanah, dia pun buat satu paperwork, rumah ini orang bumi tak nak beli, dia pun jual kepada orang angkasa. From bumi lot pergi kepada non bumi. Itulah cara penjajahan tanah. Dia nak beli direct tanah orang Melayu, nak tukar kepada nama orang bukan Melayu tak boleh, tak dibenarkan. Tetapi dia beli, dia develop, and then sekarang ini ada undang-undang township perbandaran. Bila nak buat satu-satu perbandaran, contohnya macam Sohwil, ya. Satu lagi dekat San Suria. Tuan-tuan dulu gembira dengan kota warisan. Orang Melayu penuh tak? Tengok beberapa tahun lagi, nak kota warisan adalah warisan yang dikenal. Tu. San Suria is township. Sohwil is township. Sebab tu kita kena faham konteks-konteks begini. Bila township dia sangat mudah. Ambil je tanah mana-mana, dia buat paperwork, diluluskan kan, maka dia buat township.
Ya, township ni semua dia buat rumah kedai, semua nama-nama dia nanti. Kita nak beli harga kedai, rumah kedai 3 tingkat ni 1.2 juta. Dekat Bangi hari tu saya tanya 3.1 ke 3.7 juta. Dah. Sebab itu kita pun kena ada kesedaran juga benda ni. Ya. Jangan pula lah ustaz duk jual rumah ustaz ni dunia tau. Nah, kalau saya tak ceburi benda ni, saya tak faham. Nah. Jadi itu yang berlaku ya. So inilah penjajahan nak beli geram besar tak boleh. Dia buat S&P, Sales and Purchase Agreement. Lepas satu unit. Kan? Jadi kita kena usahalah. Nak. Dalam bab gini pun ada satu hari tu seorang pemaju tu datang jumpa saya, ustaz. Ustaz nak invest tak dalam nak develop ni? Saya kata saya tak ada duit, kan? Tak banyak ustaz. Dia kata kalau nak invest dalam 1 juta, okeylah 1 juta rupiah saya ada. Dah. Sebab masalah kita ni masalah tidak bersatu. Kalau hak duduk dalam masjid ni, seorang-seorang keluar 100,000, kita dapat develop satu township. Nah. Sebab tu dunia hari ni kita tengok bangsa lain tak nampak buat kerja pun. Tapi bawa BM, bawa ni kan. Sebab dia invest dalam perniagaan yang tak perlu buka kedai. Dah. Tak perlu buka kedai. Dia pergi pada kat pemaju, aku letak duit aku 1 juta. Dia generate income from that sahaja. Nah, kita ni lelah nak pagi-pagi buka payung tengah malam duduk ni tak kan? Dalam dunia bisnes pada hari ni. Nah, lepas mereka ambil tanah. Ni cerita betul lah ni. Ni sebab kita kena tak? Mereka ambil pula untuk kontrol emas. Dah. Nabi SAW dah kata dah dalam hadis ya. Dalam satu hari tu ya, Rasulullah ini kisah zakat emas yang pertama. Nabi didatangi oleh satu kaum ya, yang kaum ini tempat dia tu ada emas. Dia lombong, dia pun pergi bawa dekat Nabi SAW. Ini the first sejarah zakat emas. Ya. Dia bawa kepada Nabi SAW menyatakan sesungguhnya di dalam bumi ini banyak galian-galian emas dan perak. Tetapi di akhir zaman nanti ia akan dikuasai oleh orang bukan Islam. Jelas dalam hadis tersebut. Yang bawa ini adalah seorang daripada kaum apa dia ni? Kaum apa dia ni? Abu Sulaim, kan ya? Dah, dia bawa emas. Jadi saya pun nak share juga benda ni. Kan dah sementara kita dah tak habis dah tajuk ni, kan? So kita bual bicara lah, kan? Orang Islam hari ni kena simpan emas. Nah, nak simpan duit untuk belanja hari-hari tu, tak apalah. Jangan beli pula. Jangan beli emas pula. Nanti tak boleh sebab kita nak beli emas. Kita nak beli nasi lemak, tunjuk emas. Orang dah ambil. Tak ada. Kau ada orang kecil-kecil. Tak ada. Nak. Kena simpan. Sebab satu masa nanti, dan hari ini sudah pun sampai masanya. Duit fiat sudah tidak ada nilai. Tuan-tuan simpan duit tuan-tuan dulu. Harga dalam bank contohnya 1,000. Tuan-tuan boleh beli. Macam-macam tak? Beli sofa 200 ni kan? Sekarang ni ada 1,000. Ini saya nak bagi satu gambaran ya. Kenapa kena simpan emas? Nah, kena simpan dinar, kena simpan perak. Tuan-tuan 20 tahun, 10 tahun ada 1,000. Banyak tak? Banyak kan? Kalau pergi Emporium, ambil je RM50. Penuh troli tak? Sekarang ni pergi Emporium, bawa RM50, nampak apa?
nampak troli. Kecuali beli tisu banyak-banyak. Baru nampak tisu. Nah, kenapa? Sebab duit fiat ini dimanipulate. Siapa yang manipulate? Siapa? Salah seorangnya bernama Rothschild. Dialah yang kontrol ekonomi ini, bank-bank, tapi perancangan mereka itu Allah juga merancang. Ya? Contohnya dekat Greece. Dulu hebat dah. Greece ini merupakan satu negara yang bankrupt. Yahudi dulu menggunakan US. Ya, menggunakan US sebagai orang kata penolong dia untuk nak sebarkan. Ini adalah pertentangan dengan agama antara Islam dengan Yahudi dan Nasara ni. Dia pun tak nak US. US barang mahal. Lepas tu apa? Sekarang ni dia bertukar kepada China. China hebat sebab belakang dia juga Yahudi. Tuan-tuan beli iPhone. iPhone, tengok-tengok alatan semua made in China. Tasbih, kita duduk tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, made in China. Kopiah, made in China yang murah. Yang mahal, made in Kedah. Nah. Semua made in China. Sebab di belakangnya adalah Yahudi. Dulu Yahudi memilih US. Ya. Sekarang ini dia memilih China. China dengan dia punya perancangan laluan sutra. Nah, sekarang ini 7 negara yang telah jatuh tunduk kepada China dan sebahagiannya tukar daripada duit gelaran duit negara dia kepada duit China. Nah, Malaysia begitu juga dekat Malaysia. Ya, kemasukan mereka ke sini bukanlah orang yang cokia-cokia. Nah, yang pertama dia buka di antaranya adalah Universiti Xiamen. Dia tak dapat masuk universiti kita, dia masuk Xiamen. Dia tak dapat masuk universiti kita, dia masuk UNITA, Universiti Tun Abdul Razak, milik Cina sepenuhnya. Lepas itu dia tak puas hati lagi, dia minta UEC. Dia nak sistem Dongzong, nak supaya diluluskan student masuk universiti tanpa SPM. Ni kurang ajar bangsa-bangsa yang duduk sini ni semakin berleluasa. Report di dalam New Straits Times, ya, dekat sekolah SJKC, bila cikgu BM masuk kelas kosong. Kita nak tidur lagi. Nah, kita nak berpecah lagi. Dia tak kisah. Tuan-tuan nak semayang, dia boleh bagi. Tuan-tuan nak masjid, dia boleh bagi masjid. Tapi yang dia takut, bila kita faham kenapa kita sembahyang. Dia sangat takut. Dah kita sembahyang apa? Sebab nak dapat redha Allah. Dah, yang lain untuk redha Allah. Dah. Sebab itu perkataan kita untuk kita membincangkan tentang umat Islam di masjid, orang silap faham. Orang bila kita bincangkan bab ekonomi, bab ni dia pun kata politik. Bukan. Kena faham. Kalau kita duk main bincang ni sekat, bila orang Melayu nak faham arti kehidupan ni? Kan? Dia datang masjid nak faham bab solat ni. Kalau ustaz ngajar bab solat, how to learn, ustaz ni bab tak ada lain, bab solat. Dia ngajar je bab solat. Dan bila solat itu tidak dapat direlatekan dengan kehidupan pada hari ini, apa yang berlaku? Tuan-tuan nak rasa hebat. Dia boleh penetrate kat mana-mana pun. Kita nak bina satu bandar. Ya? Contoh dekat Johor, Bandar Baru Udah. Itu bandar Melayu. Dulu saya duduk kat sana. Pada tahun 1998. Nah, memang pada masa itu memang khusus orang Melayu. Dan orang Melayu pada masa itu pun kalau Cina ni buka kedai, kita tak akan beli. Akhir sekali tutup. Sekarang ini kita hanya boleh hebat dari sudut kedai runcit. Kedai kereta dia pun masuk. Kedai sekarang ni atas nama dia. Walaupun asalnya milik kita. Dah kita ni lemah macam mana? Kalau dia buat township agak-agak kita boleh tak pergi ambil? Dah. Janganlah duk bergaduh.
Nah, jangan bergaduh. Tu je. Dah, tak nak bergaduh ni atas dasar apa? Atas dasar Islam. Sedangkan orang Islam sendiri takut kepada orang pakai kopiah, takut kepada Islam tu sendiri. Dah orang Islam apa? Orang Islam tu orang dah kena Islam. Nah. Dah. Kita nak promote Islam. Orang Islam yang mengaku Islam sendiri marah. Dah. Kalau orang bukan Islam, dia marah. Kita dah tahu dah sebab memang dia bukan Islam. Masalahnya musuh dalam selimut ni disebut mukmin yahsuduhu. Mukmin yang dengki padanya. Betul tak hadis ni? Dah. Balik semula. Tuan-tuan nak cerita pasal apa ini? Pasal bab medical. Ya? Bab medik. Saya mengajar kat UPM. Student medik. Masuk dalam kelas. Baru 44 orang student. Yang paling ramai dalam student itu adalah golongan India, golongan Cina, orang Melayu hanya ada berapa kerat saja. Nah, ini student medik UPM saya ajar. Dah masuk kat situ, kan tak terperanjat itu. Dia masuk. Kenapa dia nak sistem yang tanpa SPM? Kita pun kata okey, kalau nak diluluskan sangat, luluskan juga student-student yang dari pondok masuk universiti tanpa SPM. Boleh? Nah. Student-student di pondok ini dipinggirkan. Nah. Mana-mana pondok, kalau kita ini nak sangat perjuangkan Islam, biar kerajaan yang support berapa nak. Ini pondok kenapa? Tak termasuk pondok tempat anak saya. Cukup bulan-bulan tak boleh bayar bil elektrik. Dah. Siapa dia tu? Dia adalah orang yang nak memperjuangkan Al-Quran. Kita kena support. Dia kata dia keluarkan bil elektrik 2,000. Kita kena bayar. Nah. Kena bayar lah. Sebab kita tahu yang duduk kat pondok tu akan memperjuangkan hukum Allah. Tapi inilah lumrahnya. Kan? Tuan-tuan duduk dalam ni mungkinlah hebat dah lah. Kita cari pondok mana bil-bil lah kami tolong bayar. Baguslah kalau macam tu. Nah. Ini pondok terbakar je. Sebut pondoknya terbakar. Sebut pondoknya terbakar. Habis tu Bukit Aman terbakar gitu. Nah. Lepas tu kat Putrajaya tu, bilik fail, jabatan mahkamah tu terbakar. Apa tak bising? KWSP pun terbakar. Pondok terbakar je bising sekali. Sebab apa? Sebab tempat memperjuangkan Islam. Tu kita kena sedar. Nah, sepatutnya kalau kita ini, mulut kita ni nak memperjuangkan Islam, kita dah mentadbir dah. Ambil kutip mana-mana pondok, mana tak mampu buat. Bayar bil, bayar apa? Ni pondok tak ada katil, tak ada ni. Quran pun tak ada. Dah. Maknanya cakap boleh, siakak senohong lah. Dah, gelama ikan duri, betul tu. Dah. Betul. Kalau kat pondok dekat anak saya duduk tu setiap bulan, lepas sampai bil air, kita dah bayar dah yuran. Tapi tidak mampu lagi. Dan kenapa ibu bapa kena bagi? Sebab dekat pondok dengan sekolah sistem dia lain tuan-tuan. Dekat pondok ustaz dia jaga anak kita 24 hours. Dekat sekolah masa sekolahnya. Anak kita tidur tak? Nak bangun tahajud pukul 4 pagi. Siapa kejut? Ustaz dia kejut. Nah, tapi itu pun ada orang masih berkira tak? Agak-agak kalau anak tu duduk kat rumah, dia boleh kejut tak? Nak kejut mana? Dia sendiri pun tak terkejut. Nah. Jadi gitu. Dan saya minta lah. Nah. Sokong sistem pondok ni. Sistem pondok inilah yang dihapuskan oleh British. Nah.
Tuan-tuan baca sejarah. Sejarah itu banyak fakta-fakta yang menipu. Portugis masuk. Kenapa Portugis masuk? Sebab Portugis expert dalam bidang pelayaran. Tapi dia ni duduk dalam satu grup. Portugis ke, Belanda ke, British ke, duduk dalam satu grup. Dah kamu hebat dari sudut pelayaran, kamu rentas dulu. Dah sampai saja British pun sampai. British sampai, di antaranya dia nak memperkenalkan sistem dia. Dia hapuskan sistem pondok, dia buat sistem sekolah Inggeris. Lepas tu glamournya cerita. Anakmu mana dulu belajar? Kalau orang Kelantan dia kata, anak aku belajar England. Nah, yang pertama diglamourkan dahulu program daripada British apa dia? Tuan-tuan kena ingat. Undang-undang. Ingat tak? Sebab nak suruh orang yang belajar undang-undang masuk settle. Jangan sampai Malaysia ini pergi kepada undang-undang syariat. Tu. Nak kena tengok. Lepas tu diperkenalkan sekolah. Lepas tu ada pejuang jadi sekolah. Daripada sekolah Inggeris jadi sekolah kebangsaan. Lepas tu ada lagi orang yang kuat. Dekat setengah-setengah negeri ada sekolah agama. Ada lagi orang yang perjuangkan dia buat SAM. Dekat Selangor ni ada lagi perjuangkan dia buat sekolah kafah. Itu yang dia marah dengan Malaysia tu. Nah, sebab kita ada kafah. Kat Johor dulu, daripada dulu tak kena mengaji agama. Kita apa dulu? Nah, ingat tu. Jadi kita kena involve di dalam perjuangan Islam ni. Kalau kita tak tahu nak buat apa, kita hanya terlibat, menyokong. Kalau tak ada dana, kita ni orang kaya, bagi dana. Adalah orang-orang expert yang hendak buat, yang hendak perjuangkan apa tu. Ni kalau RM10 pun tidak terlepas, tak. Payahlah cerita dia. Sebab perjuangan Islam juga memerlukan duit. Sebab itu Nabi SAW ketika hendak berdakwah secara jahar, secara terang-terangan, Nabi pergi rumah siapa? Nabi pergi ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Siapa dia Al-Arqam bin Abi Al-Arqam? Siapa dia? Dia merupakan seorang usahawan. Dia merupakan seorang ahli strategi. Pada masa itulah Abu Bakar diperlukan. Sayyidatina Khadijah diperlukan. Sebab keuangan. Ni dah. Orang-orang nak perjuangkan Islam minta derma. Mata duitan. Sikit-sikit minta derma. Dah berapa? Orang nak perjuangkan Islam ni. Adakah dia ada pam khusus dekat Shell? Kat Shell ni ada tak? Yang saya tengok ada diesel, RON 95, RON 97. Dia tidak ada RON untuk fisabilillah. Tuan-tuan jumpa. Saya nak isi minyak situ. Bila sebut bab perjuangan Islam, nak buat Islam, minta duit, fisabilillah. Pada saya kalau kata-kata itu, saya kata lalu, mu ni bodoh. Biar pakai pihak mu. Adakah perjuangan Islam ini tidak memerlukan duit? Sedangkan duit itu hak milik Allah. Allah nak uji kita. Wallahu alam. Banyak pula cerita hari ni. Jadi pada bulan depan duduk 5 ni lagilah. Tapi tak apa ya. Kita melihat apa keadaan yang berlaku tu lah. Menghina pondok ini bermakna menghina sanad, menghina ilmu Allah. Sebab pondok itu penjaga sanad. Dah ustaz tu masalah. Yang dia duduk belajar daripada alif bata tu pun daripada guru-guru pondok juga. Sebab tu daripada guru pondok kena ingat. Sebab tu bila kita nak mengaji kat pondok, yang pertama sekali dia akan terjemahkan siapa pengarangnya. Penulis kitab. Kerana kita kena dihajar untuk menghormati guru. Tapi kalau ustaz sendiri tidak menghormati guru, dia kena alif bata tu daripada mana? Yang kawan-kawan ni yang duduk pergi mengaji kat rumah, kat apa semua sekali ni.
Tak, yang dia boleh baca Al-Quran tak. Sebab tu dekat pondok-pondok ni dia pun tak, kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi SAW dan kepada guru kita. Nah, tuan-tuan pun kalau dengar orang pondok berdoa lain, ya, kalau kita dengar orang baca Allahumma ghfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira ataupun sighara wa li jami'il mu'mini, orang pondok dia berdoa apa dia? Dia akan berdoa wa li asatizatina wa li muallimina. Dia sebut guru-guru dia. Untuk diampunkan dalam doa pun beradab. Nah. Jadi jangan hina pondok, tapi hidupkanlah sistem pondok. Sistem pondok ni lah melahirkan mak kilau. Nah, ini mak kilau apa? Seminggu je tengok tayangan tak? Lepas seminggu jadi mak kalau. Nah. Ubah air dengan A je. Kalau aku pergi solat jemaah, banyak pahala. Tak datang juga. Mak kalau aku berinfak di jalan Allah, besar pahala aku. Aku dengar ustaz baca ayat kan, wa anfiqu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tak infak juga. Sebab dia duduk status mak kalau. Jadi itulah sistem pondok. Mana-mana pondok yang tidak ada apa-apa yang dia nak. Kalau orang elektrikal terutamanya pergi buat pendawaian, bukan free, ambil modal, ambillah untuk sikit-sikit, tak salah dalam Islam. Bukan maknanya fi sabilillah, aku ni orang elektrikal pergi buat free, lepas tu balik marah ke bini minta belikan kembung je. Dan nak belikan kembung kan, aku dah buat projek sana, aku bagi free. Tu salah. Tak? Awak orang elektrikal tak? Pergi buat pendawaian, mintalah duit. Sepatutnya pondok akan minta daripada ibu bapa. Sebab itu ibu bapa kat sini, bila memondok anak, dia kena jadi macam orang Indonesia. Orang Indonesia tu pondok hak milik ibu bapa. Apa yang berlaku pada tu saya suka dengan sistem Indonesia. Nah, pondok perlukan apa? Ibu bapa yang akan support. Macam dua anak saya tak, yang hantar ke Indonesia dekat Gontor tak. Pondok perlukan apa? Perlukan air ni, dispenser. Kebanyakan ibu bapa Malaysia lah yang akan bagi. Sebab kita bukan duit banyak, tapi nak compare dengan dia, kita ni lebih berkemampuan. Nah, dia nak glamourkan sistem pondok kan. Dia nak buat pintu gerbang, salah seorang ibu bapa parent daripada sini, dia seorang je saja. Tak apa, saya bagi 40,000. Nah. Jadi masalah Malaysia ni lain. Dia hantar pondok, dia bayar yuran bulan-bulan, contohnya 500. Lepas tu pondok pun minta bayar. Dia bunyi apa? Dah kita bayar dah yuran. Jangan bising. Kita bagi tu Allah SWT permudahkan lagi rezeki kita. Sebab masalah memondok dekat Malaysia, ibu bapa tak rasa pondok itu hak milik dia. Nah, sedangkan ustaz tu duk jaga anak dia 24 jam. Dah. Jangan berkira, jangan kedekut. Sebab kedekut tu sifat setan. Nah. Yang tak hantar anak ke pondok, tak apa. Tengok pondok perlukan. Pergi dah, tak ada anak dah. Nah. Tengok dalam Facebook ke ataupun pergi jalan dah. Oh ni pondok ni dhaifnya, pondok ni kan tak. Pergi buat donation. Wallahu alam. 2 kali dah wallahu alam ni. Dah kan ni. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina fathal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashma' wa min du'a illa yustama' wa la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.